Isnin lalu kita dikejutkan dengan berita pemergian insan seni tanah air Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin, 37 tahun, selepas bertarung nyawa melawan jangkitan COVID-19. Allahyarhamah yang lahir pada tanggal 15 September 1984 di Ipoh, Perak itu mula aktif dalam dunia hiburan dan memulakan kerjayanya sebagai penyanyi sejak tahun 2002 lagi. Terdahulu, isteri kepada pelawak dan usahawan Syuib itu terpaksa ditidurkan kerana tahap oksigennya yang rendah dan telah melahirkan bayi lelaki melalui pembedahan tanpa sedar pada jam 5 petang Jumaat lalu. Pemergiannya meninggalkan suami dan 4 anak mereka, iaitu Uwais Al-Karni 10 tahun, Zahira Talita Zahra 8 tahun, Arik Matin 6 tahun dan Ayash Affan yang baru sahaja dilahirkan. Pemergiannya bukan sahaja ditangisi keluarga dan rakan industri seni, malah seluruh rakyat Malaysia turut berduka dengan berita tersebut serta turut mendapat liputan portal berita antarabangsa BBC News. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Pemergian orang tersayang dalam sekelip mata sememangnya amat berat untuk dihadapi oleh sesiapa sahaja. Namun bagi Syuib, dia tetap memanjatkan rasa syukur apabila telah melalui 11 tahun yang indah bersama isteri tercinta dan menyifatkan pemergian itu adalah luar biasa. Memandangkan sehingga sekarang Allahyarhamah tidak putus dikirimkan doa oleh orang ramai. Rata-rata pengguna media sosial juga turut meluahkan rasa sedih dan mengakui berita pemergiannya ini telah membuka mata mereka dan memberi banyak kesedaran tentang perlunya untuk sentiasa menghargai pasangan dan insan tersayang. Perginya arwah membuka mata saya untuk hargai orang-orang yang terdekat, orang-orang tersayang selagi mereka masih ada. Bila melihat kepada video Instagram live Syuib hari itu, pesanan-pesanan yang dia sampaikan membuatkan saya terjentik dan juga mula untuk muhasabah diri untuk berubah menjadi lebih baik, sebabnya kematian itu pasti dan kita pun tak tahu giliran kita bila. Ujian yang menimpa setiap individu pastinya berbeza. Namun, sebagai manusia, kita wajib melahirkan rasa syukur atas nikmat yang diperoleh atau di atas dugaan hidup yang menimpa, kerana pasti setiap yang berlaku ada hikmahnya. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin dan juga mereka yang terkorban akibat pandemik COVID-19 ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah. Amin. Baiklah penonton, seperti yang telah pun kita kongsikan dari awal tadi, hari ini kami nak bawa pemerhatian anda semua para penonton untuk sama-sama kita kongsikan tentang topik hayati nikmat syukur. Bagaimana kita belajar untuk bersyukur hari ini. Kita masih lagi dapat bertemu Fahrin, bersyukur datangkan insan-insan yang baik, insan-insan yang hebat, pekerjaan yang bagus, ahli keluarga dan sebagainya. Dan saya sebenarnya daripada awal tadi saya sering kali bertanya kepada Fiza, hari ini topik kita hayati nikmat syukur. Apa yang kami syukuri? Alhamdulillah, di sebalik apa yang Fiza sebutkan tadi, pekerjaan, dikelilingi insan yang tersayang dan sebagainya. Tapi sebenarnya di kala pandemik COVID-19 ni diberi peluang untuk terus bernafas, meneruskan hari juga merupakan suatu kesyukuran yang amat-amat besar untuk kita semua. Jadi itulah yang kita selami, kita dalami tentang nikmat syukur dalam kehidupan kita ini. Jadi telah pun bersedia ke semua tetamu kita di dalam talian. Kita terus saja perkenalkan mereka. Kita bersama dengan hari ini Ustazah Asni Abu Mansur, pendakwah kita yang tidak asing lagi, sahabat baik kepada Allahyarhamah Siti Sarah Azharina Azhar, dan juga wartawan berita harian Jadi Muhammad dan pengurus Siti Sarah Norwati, dan juga Puan Siti Fatimah yang telah pun bersedia di dalam talian. Terima kasih ke semuanya bersama dengan kita pada hari ini.
Mungkin saya boleh dengarkan dulu. Assalamualaikum semua. Mungkin kita nak dengarkan suara. Kita pastikan anda semua bersama dengan kami dan penonton-penonton WHI. Semua okey? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, Ustazah, kita mulakan dahulu topik perbincangan kita hari ini dengan bagaimana sebenarnya kita nak menghayati nikmat syukur itu sendiri. Apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu faham, apatah lagi dalam keadaan tempoh pandemik ini, Ustazah. Silakan Ustazah Asni. Ya, Ustazah, silakan. Baiklah, kalau kita tak sementara kita nak menantikan disambung semula bersama dengan Ustazah. Kita nak bertanyakan dahulu kepada Puan Nurwati Abdul Manan, iaitu selaku pengurus Arwah Siti Sarah sendiri. Kak Wati, boleh tak Kak Wati kongsikan kepada kami penonton di Wanita hari ini bagaimana sebenarnya untuk kita sama-sama melihat ibrah daripada pemergian Siti Sarah ini, yang mana kita lihat daripada minggu lepas ramai yang membacakan Yasin, ramai yang berkongsi tentang cerita-cerita kebaikan Siti Sarah ini sendiri. Kak Wati, silakan. Assalamualaikum semua. Sebenarnya daripada pihak pengurusan kami ada 2 orang sebenarnya menjaga perjalanan karier dia, Kak Nana dan saya sendiri. Kak Nana lebih kepada pengurusan dari segi planning dan keputusan. Saya pula dari segi untuk bawa dia pergi ke mana sahaja berkenaan dengan karier nyanyian dia. So terlebih dahulu kami daripada pihak pengurusan mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, dengan pemergian dia ni ramai yang mencemburui lah orang cakap. Jadi sikit sebanyak sini macam Fiza tanya apakah amalan-amalan yang selalu arwah Siti Sarah dilakukan. Saya boleh share sedikit. Seperti sehingga sebelum tidur pun, ialah selain daripada keluarga dia, saya akan selalu tidur dengan dia sekatil bila kami pergi ke outstation. Sampai sebelum tidur, dia akan membuka surah-surah yang dia nak dengar, yang dia nak hafaz, dan juga dengar semua ceramah-ceramah daripada ustazah dan ustaz yang kadang-kadang saya pun tak kenal. Siapa ni Sarah? Dia yang mengajar saya untuk mendengar ceramah sebelum tidur sampai tertidur. Itulah antara amalan yang dia tetap mengingati Allah. Itulah Siti Sarah. Baik, itu satu perkongsian daripada pengurus industri, dan mungkin kalau kita nak juga bertanyakan kepada sahabatnya Azharina sendiri. Assalamualaikum Azharina. Okay, kita mungkin Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dengar suaranya dengan jelas. Okey Azharina, mungkin boleh berkongsikan bagaimana pengalaman anda bersahabat dengan Allahyarhamah Siti Sarah. Ada sebarang perkongsian daripada seorang sahabat itu sendiri. Silakan. Sarah, dia seorang yang sangat manja, sangat penyayang, dan yang paling Nina ingat, dia ni adalah seorang yang sangat pemurah ya, yang orang semua patut contohi. Kita orang kalau keluar makan sama-sama pergi mana-mana, semua akan berebut nak membayar kat kaunter. Dia suka belanja orang makan. Dia takkan bagi orang bayar. Kita buatlah macam mana pun, berlarilah pergi kaunter ke apa ke, dia akan tetap berebut untuk bayar, sebab itu adalah sifat dia. Satu benda yang sebab tu Allah memuliakan dia, Allah bagi dia rezeki yang murah, sebab dia tidak pernah berkira bila bab belanja makan. Saya selalunya dengan dia 2 orang akan tak pernah bergaduh benda-benda yang remeh-temeh ni, tapi bergaduh kerana nak bayar makan. Itu yang saya selalu ingat dengan dia lah. Dan yang selalu Nina ingat, dia ni sifat dia. Sebab tu mungkin saya boleh berteman dengan dia daripada kami anak dara, remaja sampailah sekarang. Dia tidak suka mengata hal orang. Yang ini patut dicontohi oleh orang ramai. Dia takkan komen, dia takkan cakap pasal hal orang. Hidup dia adalah family dia, kerja dia, orang yang keliling kelalang dia.
itu adalah Sarah. Dia susah untuk cari teman ya yang boleh orang kata sehaluan, sekepala dengan kita, yang jenis yang tak pandai. Saya belum pernah dengar dia mengata hal orang lah. Kalau dia meluah perasaan masalah dia tu iya, tapi mengata hal orang tidak pernah. Itu sifat yang harus kita contohi. Kalau kita dengarkan daripada jawapan pengurusnya, rakan karibnya, apa yang diutamakan oleh arwah adalah tentunya keluarga. Kita nak bersama dengan Puan Siti Fatimah Sabri ataupun lebih mesra disapa Mak De dalam talian ketika ini, ibu kepada Siti Sarah sendiri. Mak De mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton. Ramai macam-macam yang kami baca, macam-macam yang kami dengar, tetapi Mak De boleh kongsikan sendiri bagaimana sebenarnya sikap peribadi Siti Sarah ini yang sememangnya sampai ke hari ini tak dapat dilupakan dan banyak perbuatan-perbuatan yang memang nak dikongsikan kepada penonton. Mak De boleh unmute kan? Kita masih lagi belum. Okay, Assalamualaikum, dengar tak? Alhamdulillah. Ya. Okey. Alhamdulillah, dia adalah seorang yang macam saya dengan dia adalah partner. Jadinya bila saya nak keluarkan satu-satu produk tu, dia akan cakap dengan saya, "Ti, kau dah naik sedekah ke belum? Pastikan naik sedekah sebelum kita nak launch apa-apa produk." Dan bab makan ni pun macam yang Azharina cakap tu, dia tidak berkira sangat. Sangat-sangat tak berkira. Dia akan bawa family dia pergi makan. Tak kisahlah dengan nak bayar beberapa ribu pun. Dan amalan dia yang sampai ke hari ini, yang saya yang sini akan teruskan adalah dia banyak bagi macam kawan-kawan artis dia akan DM sendiri kawan-kawan artis dia untuk bagi tudung. Bagi tudung, bagi baju, apa-apa produk dia akan DM untuk bagi. Baik, itu adalah antara perkongsian apa yang selalu diamalkan oleh Allahyarham sebelum beliau pergi. Dan kini kita juga berpeluang bersama dengan seorang wartawan yang pastinya tidak asing lagi dengan dunia hiburan ini, JD Muhammad. Assalamualaikum, JD. Okey, mungkin JD boleh unmute-kan mic. Kami belum mendengar suaranya. Silakan JD. Bersama dengan kami. Jadi, dengar kami. Okey. Baik, jadi Farin Pizza. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, jadi tentang Allahyarham Siti Sarah ini daripada sudut pandang, daripada pengalaman jadi sebagai seorang wartawan dan juga sahabat kepada beliau, apa yang jadi boleh kongsikan? Okey, sebenarnya saya mengenali Sarah ni, kira kami start daripada awalan fasa saya bermula sebagai wartawan dan dia sebagai artis. Dari situ saya dapat lihat dia, orang kata fasa dia turun naik kan, sampai dia meletup daripada dalam kesetiaan, sampai dia hilang daripada radar dunia hiburan. Dia kembali balik dengan menerusi sebuah pertandingan di salah sebuah stesen TV, dan dari situ kita boleh lihat momentum dia makin meningkat dan dia cuba balancekan antara perniagaan, keluarga dan juga kerjaya seni lah. Dan satu yang saya perhatikan apabila pemergiannya tu, kita boleh nampak banyak orang menangisi, merindui dia sebab apa yang dia buat tu macam membuka mata ramai. Kadang-kadang bila saya sendiri bertemu dengan Syuib sendiri, dia sendiri cakap, apalah yang arwah isteri aku buat sampai aku sendiri pun tak tahu yang dia terlalu banyak bersedekah dan berbuat baik. Dan di sini macam bingung, macam lost. Sampai kita sendiri yang tak kenal rapat dengan dia pun mungkin akan rasa macam something special pasal arwah ni kan. Dan saya belajar banyak benda, tengok dia dalam hal ini. Satunya pasal bab sedekah, menghargai orang yang tersayang. Sebab kadang-kadang kita selalu lupa yang kadang-kadang kita tak appreciate orang kat depan kita. Kita fikir masa tu panjang. Sedangkan dalam keadaan meruncing sekarang, pandemik ni, nyawa kita mungkin boleh dicabut bila-bila masa saja kan. Dan jelas satu benda yang buat yang kawan saya sendiri cakap, bila dia mampu capture momen berdua bersama dengan Syuib tu, sampai kawan saya Roja Cik Wan cakap kat dia, dia punya husband cakap lah sampai macam kena juga ambil capture momen. Tak kisahlah apa skeptikal pandangan orang, ambil gambar berdua ke, abaikan, tapi maksudnya benda itulah yang akan jadi kenangan kalau salah seorang takkan ada lagi pada waktu mendatang kan. Kita melihat bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, Benar, mensyukuri insan-insan yang ada di sekeliling kita. Ustazah, ini mungkin yang boleh Ustazah kongsikan kepada penonton yang sebelum kita terputus tadi. Bagaimana sebenarnya kita harus belajar untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Kita kongsikan kesyukuran ini juga bersama dengan insan-insan di sekeliling kita, Ustazah.
Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur ni satu perkara yang memang Allah perintahkan untuk kita semua. Cuma kadang-kadang kita perasan ataupun tidak perasan. Dan ujian kita sekarang ini adalah nak terus rasa bersyukur dalam keadaan kita susah atau senang. Ramai orang boleh bersyukur, senang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi bila dalam keadaan yang sempit, yang terhimpit, berapa ramai yang mampu untuk bersyukur. Dan Alhamdulillah, banyak bukti menunjukkan satu tauladan yang sangat baik daripada arwah, yang mana beliau tunjukkan syukurnya dengan share, bersyukur dengan berkongsi. Ada orang, dia boleh berkongsi, dia boleh bersyukur dengan diri dia sendiri, dengan keluarga dia. Tapi dengan orang lain susah. Tapi Masya Allah, di sini menunjukkan beliau ni sangat pedulikan umat. Belajar untuk fikir orang lain. Bukan fikir diri sendiri, fikir orang lain. Maksudnya diri dia tu bukan untuk diri dia saja. Alhamdulillah. Dan dia sudah berdamai dah. Dia dah damai sangat. Kita ni yang perlu berdamai dengan takdir untuk menerima kehilangan dia. Benar. Terima kasih Ustazah untuk jawapan sebentar saya tadi, dan sikit sebanyak sebenarnya kita dapat menyimpulkan setelah kita bersama dengan para tetamu kita ni, apa yang kita boleh syukuri pada kali ini Fiza adalah kita dapat mendengar kisah-kisah amalan yang beliau selama ini lakukan, yang menjadikan pemergiannya itu menjadi satu kecemburuan pada orang ramai. Baik, sebelum itu sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita akan bersama untuk menyaksikan sesuatu yang dikongsikan oleh Syuib di dalam YouTube mengenai kronologi pemergian Allahyarhamah Siti Sarah ini. Kita saksikan. Jangan diucap selamat tinggal pada diriku yang menantikanmu. Saya dah lalu macam-macam ujian dengan dia. Dia lah orang kuatkan saya. Ibu sangat rindu macam tu. Doktor baru call. Doktor call bagi tahu keadaan sangat tak best. Saya masih yakin dan pasti selagi belum masanya, memang belum masanya, saya yakin dan pasti insya-Allah. Yang mengharapkan cintamu mengalir air mataku. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang tak berhenti mendoakan, yang buat solat hajat, yang buat bacaan Yasin. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah yang boleh membalas. Rindu aku, sangat rindu kamu. Terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu. Di saat aku terbangun dari tidurku, rindu aku, sangat rindu kamu. Terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri. Jauh kau pergi tinggalkan diriku. Sepi hati ini membunuhku. Ku coba untuk cari penggantimu, namun tak ada yang... Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Syuib. dirimu di saat aku sendiri. Pemergian arwah Siti Sarah ini membuka mata ramai pihak tentang kebaikan yang dilakukan oleh kedua-dua pasangan suami isteri ini. Bukan saja Sarah sendiri tetapi Syuib juga. Dan kalau cakap tentang rindu, Fahrin, bukan saja ahli keluarga yang merindui pemergian arwah tetapi rakan-rakan, peminat-peminat, malahan kita yang tidak kenal rapat dengan Sarah sendiri pun
cukup terasa dengan pemergian ini. Malahan kami di sini pun daripada minggu lepas ketika Sarah dimasukkan ke hospital, saya sendiri tak boleh nak tidur. Nak tahu, nak tunggu apa antara perkembangan Sarah sendiri. Saya kongsikan juga bersama dengan pengurus Sarah yang mana saya tak kenal rapat dengan beliau, tapi kehilangannya cukup dirasai. Dan saya juga sebagai seorang suami, saya sendiri tak dapat nak membayangkan bagaimana perasaan Syuib. Tetapi apa-apa hebatnya beliau dan juga tabahnya beliau melalui situasi seperti ini, pemergian, lebih-lebih lagi apabila pemergian itu tidak disangka-sangka dan tiada siapa yang bersedia sekalipun dalam situasi yang sebegini. Mungkin izinkan saya bertanya kembali dengan Ustazah lah. Ustazah, kalau kita melihat sebenarnya sebuah pemergian ni macam saya katakan daripada awal tadi, sedih, memilukan. Ada kalanya antara kita sebagai manusia pun kita merasakan ini merupakan suatu tragedi. Tetapi saya pasti setiap takdir Allah itu adanya hikmah, adanya terselit kesyukuran untuk kita yang masih lagi meneruskan hidup ini, Ustazah. Baik, kita kena belajar satu syukur, iaitu syukur dalam menerima takdir-takdir Allah. Itulah iman. Bersyukur sangat. Kita tengok macam mana keluarga Siti Sarah berusaha untuk menerima takdir yang sangat perit ini, dan sebab itu syukur. Sebab apa? Kita dapat menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita cakap kita ni adalah satu proses berdamai dengan takdir. Syukur pada Allah dengan ujian-ujian yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu hadiah yang lebih besar yang kita tak tahu apa hadiah yang Allah nak bagi. Dan saya sangat pasti. Baiklah, kita akan bersama dengan Ustazah sebentar lagi. Kita sambung bersama dengan Puan Wati sendiri. Kalau kita lihat bagaimana keakraban, kasih sayang yang ditunjukkan oleh pasangan ini sememangnya memberi contoh yang banyak kepada rakyat Malaysia setelah pemergian arwah Siti Sarah ini sendiri. Antara individu yang paling hampir selain daripada Mak De, iaitu Puan Wati sendiri yang merupakan pengurus kepada Sarah. Mungkin Puan Wati boleh kongsikan bagaimana sebenarnya lihat cara Syuib sendiri bersama dengan Sarah. Bagaimana kita lihat kekuatan, kehebatan Syuib juga sebagai seorang suami yang menghidupkan yang rumah tangganya, yang sentiasa ada di saat suka duka isterinya. Begitu juga arwah yang sentiasa ada di saat suka duka suaminya. Silakan Kak Wati. Kalau nak ceritakan mereka berdua tu memang lebih banyak benda yang pun kita kenal dengan pelawak kan. Sebenarnya arwah ni lagi kelakar daripada Syuib. Kalau mereka bersama. Kadang-kadang diorang ni cerita pergi toilet pun dia cerita depan. Kan Kak Wati kat sini. Alah tak apa dia cakap. Macam kita ni macam dia tak ada border bila depan kita sendiri pun dia bukan sweet-sweet yang buat-buat ke. Sampai kita pun rasa macam alah hai. Kita menjadikan contoh dengan pasangan kita juga kan. Untuk jadi macam dia. Tapi memang agak sukar lah sebenarnya. Tapi dia menjadi satu contoh yang macam mana Syuib menghargai arwah ni. Dia akan cakap dengan lembut-lembut. Macam kalau dipanggil pun, Ibu, saya tak pernah lagi dengar Syuib panggil arwah dengan nada yang keras. Tak pernah lagi. Dia akan nada yang lembut. Itu yang antara hubungan diorang tu yang membuatkan semua orang, ramai yang cakap mungkin di sosial media tu hanya dibuat-buat. Saya sendiri yang menyaksikan pun macam cakap ini bukan benda yang direka ataupun untuk meraih likes atau followers ke. Itulah mereka sebenarnya. Mereka menjadi diri mereka sendiri. Ya. Saya sempat juga mendengar perkongsian Syuib pada malam tadi yang mana Syuib kongsikan dalam tempoh PKP 3 bulan ni memang banyak masa yang dapat mereka luangkan bersama-sama, yang mana Syuib membantu Sarah di dapur, memasak bersama-sama, dan juga Syuib juga meluangkan masa mengurut Sarah selama 2 jam setiap hari. Saya kira itu antara perkara-perkara yang boleh juga sama-sama kita manfaatkan oleh pasangan suami isteri yang menonton ketika ini. Dan kita nak bertanya kepada Puan Siti Fatimah. Ya. Okey, mungkin kesinambungan daripada perkongsian Wati tadi tentang mungkin apa lagi yang boleh kita kongsikan mengenai Allahyarhamah ini, Puan. Mak dia boleh unmute? Baik. Okay.
macam yang Kak Wati ceritakan, dia punya perangai tu, dia memang sebenarnya dia manja. Dia terlalu manja. Sampai kan kalau macam saya pergi mana-mana event dengan dia, saya teman dia, dia tak nak tidur sendiri tau. Dia mesti nak ada orang teman dia dekat sebelah dia. Maknanya bersentuh dengan dia. Dia sampai macam tu sekali. Dan dia adalah cumanya bila yang dia positif tu, dia dah tak selalulah dengan saya. Dan tapi yang kat situ, keuntungannya kat sini adalah dia dapat meluangkan banyak masa dengan Syuib sebab disebabkan PKP ni, jadi Syuib pun tak kerja, Sarah pun tak kerja, dia orang dah meluangkan masa yang banyak momen istimewa yang diorang sendiri. Silakan Mak De. Macam Sarah ni, macam dia dengan saya, kita orang suka buat masak-masak dan dia pun suka masak. Kalau dia masak, yang nak datang makan tu 10 orang je, tapi dia punya masak tu sampai 40 orang. Dia punya dia punya yang sampaikan, dia kata jangan tak cukup, pastikan cukup. Dan dia punya itulah sifat-sifat dia dengan Syuib. Dia lembut sangat dengan Syuib. Kalau dia dekat office, Syuib telefon, Bu, I lapar. Okey Daddy, I balik, I masak untuk you sekarang. Walaupun tengah kerja dekat office, dia akan utamakan Syuib. Segala-galanya adalah untuk Syuib dan anak-anak. Ini antara kenangan-kenangan terindah yang takkan dapat dilupakan, yang akan terus disimpan dalam lipatan kenangan. Tetapi apa antara lain perkara-perkara yang mungkin tak dapat dilupakan sampai hari ini, walaupun baru beberapa hari pemergian arwah, yang sentiasa mengingatkan Mak De sendiri tentang Siti Sarah? Macam saya cakap lah, dia akan telefon saya, Ti jom masak. Itulah antara momen dia. Dan yang dia tinggalkan kesan pada saya ialah sifat ikhlas dengan sedekah itu. Dia buat satu-satu kerja, dia sangat-sangat ikhlas dan dia membantu orang pun sangat-sangat ikhlas. Dan sedekah tu pun sangat-sangat ikhlas. Baik. Mak De, kami dikabarkan juga malam ketika Siti Sarah dibawa ke hospital di dalam ambulans, arwah juga sempat orang kata transfer duit kepada Mak De untuk disedekahkan. Kalau boleh dikongsikan juga tentang perkara tersebut. Okey. Masa tu Syuib dah cakap dengan saya, ambulans dah datang rumah. Sebelum tu doktor datang rumah dan Syuib cakap nanti ambulans akan bawa dia ke hospital. Dan dia tag saya, dia kata, Ti, tolong transfer duit aku semua ke akaun kau. Lepas tu saya macam, untuk apa? Aku nak pergi hospital. Dan masa dia tengah sakit dekat hospital, masa tu dia masih sedar lagi, dia cakap dengan saya, tolong naikkan sedekah untuk aku ni 30,000. Cakap cukup tak Ti? Dia cakap dengan saya lah. Masya Allah. Itu terpulang badan kau. Aku ikut je badan kau, aku akan naikkan sedekah untuk kau. Jadi pada hari yang dia masuk hospital tu, saya dan sebelum dia ditidurkan, saya dah tunaikan amanah yang dia bagi pada saya untuk sedekahkan pada orang-orang yang memerlukan. Baik. Dan itu satu perkongsian daripada mereka yang betul benar-benar cukup rapat, dan mungkin saya nak kembali pada Ustazah sendirilah. Ustazah, daripada setelah kita mendengar tentang apa yang dilakukan, berbalik kepada mungkin menyambung kembali kepada di mana kita terputus tadi dengan Ustazah, itu saya amat minat dengan apa yang Ustazah katakan tadi, berdamai dengan takdir tadi. Ustazah, silakan. Masya Allah. Betul lah, maksudnya dia dah damai. Kita yang perlu berdamai dengan takdir untuk menerima kehilangan dia. Dan saya rasa semua orang sangat sedih dengan apa-apa yang dia tinggalkan. Dengan anak dia, baby yang belum jumpa mak dia, semua orang akan terkesan. Tapi kita semua kena faham dan berbaik sangka dengan Allah. Sesungguhnya Allah lah yang akan menjaga apa-apa yang dia tinggalkan, dan tidak akan ada yang sia-sia apa yang berada di bawah jagaan Allah. Kita semua mesti fikir macam mana baby dia nanti.
Macam mana anak-anak yang masih kecil yang perlukan kasih sayang seorang ibu. Tapi percayalah, kita sayang dia, Allah lagi sayang dia. Sesungguhnya takdir ni kita belajar. Takdir tidak ikut kehendak hati kita. Kehendak hati suami dia memang nak isteri sentiasa ada sebelah. Betul. Kehendak hati anak nak ibu mesti nak ibu. Tapi masalahnya bukan masalah. Kenyataannya takdir tidak ikut kehendak hati kita. Betul. Maka sebab itulah kita perlu berdamai dengan takdir dan baik sangkalah dengan Allah. Allah bukan zalim. Merentap seorang ibu daripada anak-anak yang masih kecil, tidak. Tapi kita belajar sesuatu, Allah lebih berhak ke atas kita. Ya, kita faham dan akur itu Ustazah, kita harus berdamai dengan takdir. Azharina, kalau boleh dikongsikan, sepanjang tempoh 20 tahun pasti ada macam-macam kenangan-kenangan indah, kenangan pahit, kenangan manis yang nak dikongsikan juga bersama dengan penonton. Apa antara kenangan yang tak dapat dilupakan bersama dengan Siti Sarah? Kenangan banyak kalau nak ingat balik, bukan sikit-sikit kan, sebab daripada kita sama-sama membesar sampailah kita berhijrah ke tahap ni. Dan kenangan yang saya tak boleh lupa dan bagi saya yang saya boleh simpan sampai bila-bila adalah perangai dia. Dia ada satu perangai, manja dia tu satu hal, penyayang dia tu satu hal. Kalau dia nak benda tu, nak sekarang. Dia tak boleh tunggu. Itu perangai dia yang saya akan kenang saya bila-bila. Contoh kan, dia nak makan, dia mengandung masa tu dia mengandung Martin Saya balik dari Sabah. Saya ingat saya bawa balik tampuk ketam. Ya. Dari Sempurna, tampuk ketam. So saya bagi kat dia. Saya dah bagi dia hadiah. Lepas tu tiba-tiba lepas 2 hari dia nak lagi. Benda tu tak boleh tak boleh dibawa di post sebab benda tu akan rosak, dia kena frozen Dia nak juga sampai dia menangis. Nah, aku nak juga besok. Dia minta saya pukul 9 malam, dia nak besok pagi. Macam mana tu kan? Itu saya cakap dengan dia, sabar. Saya call orang, saya tanya siapa yang nak fly daripada sana, saya bawakan juga, saya hantar. Sampai dekat airport saya ambil, saya hantar kat dia, dia dapat benda tu, dan baru dia ketawa happy, dia masak. Itu perangai dia. Dan kalau dia nak, yang paling saya ingat lagi, dia boleh teriak dalam telefon seolah-olah macam ada orang yang tengah sakit ke, ada emergency apa-apa. Bila kita sampai, dia suruh cepat-cepat datang ambil dia tau. Bila kita sampai, dia cakap terima kasih Najah, kita pergi salon. Dia boleh macam gitu. Daripada tengah hari pergi salon, sampailah tutup salon tu, dia boleh duduk kat situ. Itu perangai dia. Dia sangat manja orang dia. Orang yang dekat dengan dia macam mak dia. Rasanya dengan Kak Wati semua mesti tahu dia ada that sifat dia yang kalau dia nak sekarang, tak boleh kata tidak. Kalau kita lihat Sarah mempunyai sifat yang sangat penyayang, yang manja, yang suka bersedekah, suka menghargai orang-orang lain dan tidak pernah memilih dengan siapa ingin berkongsi rezekinya. Sebenarnya penonton banyak lagi nak kami kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, yang mana kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini.